Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita di surau Ad-Dunya. Kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kita sambung pada bab yang keempat. Bab yang keempat yang bertajuk hidup sederhana lebih terhormat, lebih mulia. Dan kisah yang akan kita tengok pada pagi ini yang berlaku pada tahun 16 Hijrah di satu tempat, satu kota yang bernama Madain. Madain ini adalah satu kota yang terletak di Iraq. Dan kota Madain ini telah jatuh di tangan kaum muslimin. Satu bandar yang sangat indah dan kaya raya ini akhirnya berjaya ditunduk dan ditawan oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu? Merupakan satu orang sahabat yang hebat, satu orang sahabat, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di dalam golongan ahadul al-ashratil mubashshiruna bil jannah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang terawal memeluk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Antara orang yang terawal memeluk Islam dan dikatakan dia orang yang ketiga ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ketujuh, orang yang terawal di dalam masuk Islam. Dan orang yang pertama yang memanah dengan menggunakan panah itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dia tu Allah Subhanahu, yakni cerita zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia ini diutus menjadi gubernur di sana. Maka bila dapat tahu bahawa kota Madain ini ditawan
dapat ditundukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan berita kemenangan ini terus dikabarkan kepada Khalifah Umar, ini zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Umar yang duduk di Madinah. Zaman tu mana ada SMS, WhatsApp tak ada lagi kan, Facebook tak ada, dia kirim macam mana? Kirim orang lah, utusan. Zaman tu tak ada, tak canggih macam zaman kita lah, tapi berita tu sampai dan maklumat tu dapat. Jadi berita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dapat mendudukkan kota tersebut sampai kepada Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan penduduk ahli Madain ini yang mereka masih lagi beragama dengan agama asal mereka, iaitulah agama Majusi. Agama Majusi apa tu? Agama Majusi mereka sembah api. Maka sembah api. Dan mereka mula bertanya-tanya, siapakah yang akan diutuskan oleh Umar untuk menjadi penguasa baru di bandar yang sangat besar ini. Dan tidak lama kemudian surat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, surat daripada Umar tiba, lalu ia dibaca kepada semua ahli ataupun penduduk di Madain. Apa Umar tulis? Umar tulis, aku telah mengutuskan seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada kamu semua, dan tunduk, patuhlah kamu semua kepadanya. Jadi Umar sebagai khalifah, dia hantar Huzaifah bin Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang disebut sebagai sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin Yaman, dia bukan berasal daripada Yaman. Orang silap dengar Al-Yaman tu nama pak dia, bukan, dia berasal daripada Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman, nama ayah dia ayah Al-Yaman, bukan dia berasal daripada Yaman. Baik. Dan juga bila Umar mengirimkan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang kita sebutkan tadi, dia merupakan sahibus sir, penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intelijen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama orang munafik ini semua diketahui oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi bila surat tadi, tuan-tuan sekalian, mendengar surat tadi, maka penduduk di Madain ketika itu mereka pun berfikir bahawa tentulah orang ini sangat terhormat sebab Umar akan mengirimkan satu orang yang bernama Huzaifah bin Yaman untuk menjadi pemimpin mereka, pengetua mereka di sana. Dan ahli Madain ini mereka bercadang untuk menjemput dan menyambut kedatangan Huzaifah bin Yaman sebab pemimpin mereka yang baru. Secara besar-besaran nak sambut ni Huzaifah bin Yaman nak sampai. Dan pada hari kedatangan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, semua tokoh-tokoh besar yang berada di Madain, mereka tadi keluar dengan berpakaian mewah untuk menyambut kedatangan Huzaifah bin Yaman. Kenderaan dan perarakan telah dihias dengan sangat indah. Namun apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, setelah menunggu sejak daripada pagi hinggalah ke petang, mereka tidak menemui siapa yang mereka sangka utusan Umar daripada Madinah. Cuma mereka ada melihat satu orang lelaki Arab mai menunggang keldai sambil menyimpang kaki dan memakan roti kering
meminta izin untuk masuk ke Madain. Dan mereka pun membiarkannya berlalu tanpa mempedulikannya. Tak tanya pun siapa lelaki Arab hak menunggang keldai tadi. Lentak dia lah. Dia naik keldai sambil duduk makan roti kering. Orang tua mana tak tahu. Masuk lah. Setelah letih, tunggu, maka ahli Madain pun bertanya kepada seorang Muslim yang kebetulan mereka temui. Mereka pun tanya, di manakah Amir? Ini Amir maksud di sini makna gubernur. Gubernur kami ni mana? Maka orang tadi pun menjawab, Huzaifah sejak tadi lagi telah masuk ke Madain. Bila masa Huzaifah masuk? Dan mereka benar-benar terpanjat. Mereka baru tahu dan sedar bahawa lelaki Arab yang miskin itu, yang tidak dipedulikan oleh mereka, rupa-rupanya penguasa Madain, gubernur yang baru datang daripada Madinah. Siapa yang orang tak cakap gubernur yang nak jadi gubernur ni mai naik keldai tu sekalian. Dan mereka segera berlari dan mengejar Huzaifah untuk meminta maaf daripadanya. Kenapa? Ada sifat tawaduk dan sederhana. Tentang zaman Umar, bila orang nak mai jumpa Rum Farsi, bila mereka nak jumpa khalifah, yang kata Khalifah Umar ni siapa, mereka nak mai jumpa, mai cari. Mereka sangka Umar ni ada istana yang mewah, rumah yang besar sebab dia khalifah. Bila sampai tengok tu khalifah, tanya khalifah mana? Khalifah tengah duduk tidur bawah pokok. Tidak bawah pokok ya, tak ada istana yang mewah. Tuan-tuan sekalian, hidup maka yang serba bersederhana. Sebab itu kita tengok dalam Islam mengajar kita untuk hidup secara bersederhana dan tidak berlebihan. Bukan tak bagi jadi kaya. Jangan kita berlebih-lebihan, itu yang agama tak bagi. Makan, minum, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum boleh, tapi jangan lebih-lebih, jangan sampai membazir. Itu agama tak suka. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kena bezakan di antara keinginan kita dan juga keperluan. Apa hak kita nak dengan yang betul-betul keperluan. Itu mesti dibezakan tuan-tuan sekalian. Ikut apa hak kita nak ni macam-macam lah. Tapi beli apa yang perlu. Beli apa yang perlu. Jangan ikut apa yang kita nak. Kalau ikut apa yang kita nak, memang banyak lah tuan-tuan sekalian. Baik. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad. Satu hari Sayyidina Umar berjumpa Jabir bin Abdullah. Dua seorang ni sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, Umar pun sahabat Nabi. Jabir ni dia sedang membawa daging. Dia sedang membawa daging daripada pasar. Umar pun tanya, apakah yang engkau bawa itu, wahai Jabir? Maka Jabir pun menjawab, ini daging. Aku membelinya sebab ingin makan daging. Sekali lagi Umar berkata, apakah setiap kali menginginkan sesuatu engkau membelinya? Umar ni dia sound direct lah tuan-tuan. Dia tak cakap banyak lah. Dia kalau dia nak tegak tuan-tuan sekalian, dia tegak tu. Satu orang yang sangat, yang digelar sebagai Al-Faruq, memisahkan di antara kebenaran dan dengan kebatilan secara teliti. Ucapan-ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menerapkan gaya hidup sederhana sebenarnya tidak menjatuhkan martabat ataupun darjat kedudukan seseorang. Tidak menghinakan kita. Bahkan Huzaifah ni tetap menjadi gubernur penguasa di Madain meskipun hanya berkenderaan keldai. Kita hari ni naik mes kan? Jadi orang besar, jadi YB takkan naik keldai. Boleh kan naik kuda? Siapa? YB.
YB main naik keldai. Oh, menteri lagi tak naik lah keldai, tuan-tuan. Ni jadi orang besar ni naik keldai. Walaupun zaman tu tak ada emas lah. Kuda ni zaman tu kira macam emas lah zaman tu. Zaman dulu ni kenderaan utama ni kuda. Kuda, unta, keldai. Siapa pakai kuda ni kira macam pakai emas lah zaman tu. Dan tetap rakyat biasa yang hina, meskipun sementara Huzaifah tetap seorang penguasa Madain meskipun hanya berkenderaan keldai dan berpakaian seadanya. Sementara penduduk Madain pula tetap rakyat biasa yang hina meskipun mereka mengenakan baju yang mewah dan menggunakan kenderaan yang mahal. Dan kehormatan seorang itu bukanlah terletak pada penampilan dirinya, pada pakaiannya, pada harta yang dimilikinya, tetapi ia terletak dalam prestasi kerja yang telah dicapainya. Penduduk di Madain mendapat pelajaran yang berharga itu daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan Huzaifah menjelaskan bahawa kesederhanaan yang menjadi gaya hidupnya itu merupakan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Layla, ketika mana Huzaifah tiba di Madain, beliau meminta minuman. Seorang pembesar kota itu disebut dengan gelaran Dihqan segera memberi air di dalam sebuah gelas perak kepada beliau, dan Huzaifah segera melemparkan gelas itu ke muka pembesar tersebut. Dan Huzaifah berkata, aku melakukan hal itu sebab aku pernah melarangnya, namun ia tetap mengulangi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarang kami daripada memakai sutra dan meminum daripada bejana emas dan perak. Nabi kata, la talbisul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jangan kamu pakai pakaian sutera dan jangan kamu minum daripada bekas ataupun bejana yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan Nabi kata jangan kamu makan daripada bekas tersebut, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Semua itu untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian bagi orang-orang mukmin di akhirat. Berdasarkan kepada hadis ini, tentu sekalian, para ulama bersepakat mengharamkan emas dan perak untuk dijadikan alat makanan, alat makan, minum dan bersuci, dan hukum ini disepakati untuk lelaki dan perempuan tanpa perbezaan. Dan semua ini menunjukkan bahawa ajaran Islam tidak selari sama sekali dengan gaya hidup berlebihan dan bermewah, ataupun nak tiru macam orang kafir yang mewah-mewah, yang berlebih-lebihan. Agama tak suka. Maka hidup sederhana bukanlah kedekut dan enggan untuk membelanjakan harta sama sekali. Kalau kita lihat definisi yang paling tepat untuk kesederhanaan adalah membelanjakan harta sesuai dengan keperluan. Itu maksud sederhana. Belanja harta sesuai dengan keperluan. Oleh itu Islam membolehkan Allahumma salli penggunaan emas dan perak jika ia selari dengan keperluan asas manusia, seperti untuk perhiasan untuk orang perempuan. Bolehlah, boleh guna untuk orang perempuan. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok apa maksud falsafah kesederhanaan.
qanaah, hidup sederhana. Falsafah kesederhanaan dalam Islam dibina atas keyakinan bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan belaka. Itu maksud bila kita faham makna falsafah kesederhanaan, kita faham bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan. RNR kita sebut sebelum kita nak sampai di akhirat. Dunia ini adalah tempat RNR, persinggahan kita yang sementara. Kita nak balik kampung, singgah di RNR. Bukan itu tempat kita. Bukan kita nak duduk di RNR itu selama-lamanya tempat kita. Kita nak balik kampung. Kampung kita di mana? Kampung kita di akhirat. Itu contohnya. Dunia ini umpama RNR, tempat singgah yang berbentuk sementara, dan kampung kita adalah akhirat. Matlamat dan wawasan kita bukan dunia, wawasan kita adalah wawasan akhirat. Bukan wawasan 20 dah lepas dah tuan-tuan sekalian. Wawasan kita semua adalah wawasan akhirat. Dan ini bertepatan dengan pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini, yakni jadikanlah hidupmu di dunia ibarat seorang yang datang, ka'annaka gharib, satu orang asing, ataupun kita sebut satu orang pendagang, macam orang asing, au 'abiru sabil, ataupun satu orang musafir yang sedang singgah. Itu ibarat hidup kita atas dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti mana orang asing, orang mendagang, au 'abiru sabil, ataupun musafir jalanan. Mana dunia ni tempat singgah sementara aja. 'Abiru sabil, orang musafir, RNR yang kita sebutkan tadi. Dan satu orang musafir tidak akan menghias tempat persinggahannya dengan barang-barang yang mahal seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya. Singgah di RNR, bawa peti mesin basuh, sofa, semua bawa. Bukan dia nak duduk situ. Itu sementara saya disinggah. Tapi hak dia nak baliknya tempat dia, kampung dia, itu adalah akhirat. Akan tetapi ia akan hidup seadanya, lalu membelanjakan wangnya untuk keperluan yang lebih penting di tempat tujuan. Begitulah kehidupan mukmin di dunia. Ia menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan. Kita sebut tadi, akhirat adalah wawasan kita, dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan. Akhirat tempat tujuan, dunia adalah tempat persinggahan. Salamah bin Dinar, dia kata, aku hairan melihat orang yang giat bekerja untuk tempat yang akan ditinggalkan, yakni dunia, dan enggan untuk bekerja untuk tempat yang akan didatanginya, iaitulah akhirat. Kita nak kerja untuk akhirat kita, bukan sekadar kerja untuk dunia. Dunia kita nak tinggal. Kita duk pulun kerja untuk dunia sampai mati, terlupa nak bawa bekalan balik di akhirat. Maka dia akan menyesal di akhirat. Ramai orang menyesal di akhirat. Hak buat baik pun menyesal, hak tak buat baik lagi menyesal. Tuan-tuan sekalian, satu ulama tabi'in di Madinah juga mengisyaratkan bahawa gaya hidup mewah ini akan membuatkan satu orang itu takut kepada kematian. Dia akan takut kepada mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kasih cinta dunia, benci tak suka mati, kepada kematian. Sebab apa? Sebab bila rasa cinta dunia berlebihan, gaya hidup yang mewah tadi yang membuatkan satu orang tadi, dia akan takut kepada kematian. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah bertanya, wahai Abu Hazim, apakah sebab kamu takut kepada kematian? Maka beliau menjawab, sebab kamu memakmurkan duniamu dan meruntuhkan akhiratmu, maka engkau takut berpindah dari tempat yang makmur ke tempat runtuh. Dia kata, ke tempat runtuhan. Jadi bagaimana untuk kita nak melatih diri kita hidup dalam keadaan serba sederhana? Membiasakan hidup sederhana bukanlah satu benda perkara yang mudah, tuan-tuan sekalian. Bukan satu benda perkara yang mudah. Dan ia memerlukan kepada latihan sejak daripada kecil,
agar satu orang tadi dapat menjadikan kesederhanaan itu sebahagian daripada gaya hidup dia. Nak hidup sederhana ni bukan senang. Tambah bila biasa hidup senang dan kaya, nak jadi orang yang hidup serba sederhana ni susah. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajar kepada ibu bapa agar tidak membiasakan anak-anak mereka hidup bergelimang dengan kenikmatan sejak daripada kecil. Kita pun ajak anak kita, walaupun kata kaya lah dia senang, tapi didik anak kita tu biar susah awal. Daripada awal ajak susah dulu, jangan ajak senang awal. Nanti bila dia jadi susah, dia tak pandai nak bawa hidup dalam keadaan susah, dia tak erti. Tapi kalau daripada awal, daripada kecil kita dah ajak anak kita biasa hidup susah, terus sekalian, nanti suatu hari bila dia susah, dia pandai nak buat macam mana sebab dia bisa hidup susah. Macam mana dia hidup susah? Tapi hidup mewah, tak pernah hidup susah, terus sekalian. Nak apa anak kita nak beli, bagi, semua kita bagi, terus sekalian. Jangan, ini pesan Imam Ghazali. Jangan ajak anak kita dengan kemewahan hidup, kenikmatan sejak daripada kecil. Ini akan membuatkan mereka manja dengan kemewahan ketika besar nanti. Sampai besar ni kita dah biasalah kita manjakan anak kita, nak apa bagi, ajak bagi senang mewah sampai ke besar. Dan kita juga dianjurkan untuk tidak terlalu bercampur dengan orang-orang yang suka hidup mewah. Dan ini adalah kerana jiwa manusia seringkali meniru akhlak temannya tanpa disedari. Dulu waktu susah, nampak duk main masjid surau, main mengaji. Bila dah jadi kaya, dah senang, nampak surau pun jarang main dah. Surau pun jarang main, kuliah, mengaji pun jarang main dah. Nampak tak? Dia duk mula makin jauh dah. Itu yang kita bimbang. Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aqillud duqul 'ala al-aghniya fa innahu qaminun alla tazdaru ni'amallahi 'azza wa jalla." Sedikitkanlah masuk ke rumah orang-orang kaya. Hal yang demikian adalah lebih layak agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita berikutnya, kita harus membiasakan diri untuk membelanjakan wang kecuali untuk sesuatu yang benar-benar penting. Menabung untuk masa depan dengan adalah cara hidup yang terpuji dan selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga harus berlatih untuk tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lapar, makanan semurah apapun akan rasa sedap. Betul itu sekalian. Waktu lapar, apa yang ada pun kira jadi. Kalau lapar sangat-sangat, makanan hak murah pun jadi sedap. Sebab apa? Sebab ketika itu kita lapar. Waktu makan, Allah SWT jangan kita makan kecuali waktu benar-benar lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita kenyang sungguh baru berhenti. Gitu. Lagi tak kenyang, tak berhenti. Lagi boleh masuk sampai tersadak kat kursi tu dengan kenyang. Berapa biji roti canai bagi? Tak banyak, 10 biji roti canai telur. Tu dia. 10 biji roti canai telur dia seorang tu dah sekalian. Tersadak atas kursi. Kan? Tu berlebih-lebihan maknanya. Berlebih-lebihan. Jadi makanan kalau tak sedap pun, walau keadaan kita betul-betul lapar tu, kita akan makan makanan tadi, dia akan jadi sedap. Sebab apa? Sebab kita lapar. Kunci dia lapar tadi. Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Ahmad bin Abi Al-Hawari, aku bercerita kepada Sulaiman bin Abi Sulaiman bahawa sekelompok orang menyebutkan makanan-makanan lazat di hadapan Ibrahim bin Adham. Kalau disebut cerita makanan ni sedap, makanan ni hebat ni, sedap. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Dia kata, aku tidak pernah menyangka ada makanan yang lebih lazat daripada roti yang direndam dengan minyak. Dia duduk makan yang tu je. Itulah makanan dia paling sedap tu sekalian. Walaupun orang mai cerita, rupanya ada makanan hak sedap lagi. Sebab dia makan roti direndam dengan minyak, hak itulah makanan dia, dan dia rasa yang tu yang paling sedap tu sekalian. Kata Sulaiman, Ibrahim bin Adham ni memiliki alatnya, yakni yang menjadikan makanan seperti itu terasa sangat lazat. Apa dia? Kunci dia lapar tadi lah. Lapar tadi. Makanan macam mana pun, walaupun roti yang direndam dengan minyak, jadi sedap sebab apa? Sebablah lapar. Macam mana pun dia akan makan. Baik, mengapa kita pilih untuk hidup bermewah? Kalau boleh hidup bersederhana, kita pun nak bermewah-mewah. Sebagai seorang keluarga raja, Maslamah bin Abdul Malik
terkenal sebagai satu orang hidup yang sangat mewah dalam kehidupan, dan dia hanya mahu makan makanan yang mahal, makanan yang lazat saja, yang sedap-sedap, yang tak mahal, yang murah apa semua dia tak mau makan. Dia nak yang mahal, makanan yang sedap. Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat soleh berniat untuk mendidiknya dengan cara hidup sederhana. Jadi khalifah nak ajar hidup dalam keadaan sederhana. Apa yang dia buat? Beliau mengundang Maslamah ke rumahnya dan menahannya sejak pagi hingga petang tanpa makan. Tak bagi makan daripada pagi sampai petang. Khalifah tahan, tak bagi makan. Dan setelah Maslamah berasa lapar, lalu Umar bin Abdul Aziz menghidangkan makanan murah berupa bubur kacang yang kosong tanpa lauk pauk. Maslamah segera makan makanan itu dengan lahapnya. Habis, licin kan? Bagi apa-apa habis. Daripada pagi sampai petang tak makan, tuan sekalian. Apa benda pun hak kita tak suka, hak kita duk kata tak sedap, habis, tuan sekalian. Setelah dia kenyang, lalu Umar menghidangkan makanan yang mewah kepadanya, dan beliau berkata, kata Umar ibn Abdul Aziz, makanlah. Apa Maslamah jawab? Maslamah kata, saya sudah kenyang dan tidak mampu makan. Bila waktu kenyang, mailah makanan paling sedap atas dunia ni pun, kalau dah kenyang, kita takkan kita tak makan dah. Jadi tak sedap. Bukan jadi tak sedap, sebab dah kenyang. Sebab apa kita makan? Sebab lapar. Sebab lapar. Bila dah kenyang, makanan sedap pun kita tak makan sebab dah kenyang. Lalu Umar kata, mengapa bermewah-mewah dalam makanan sehingga memasukkanmu ke neraka, padahal makanan murah pun cukup bagi kamu? Tu dia ayat punya bagus. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat dan teguran kepada Maslamah bin Abdul Malik. Sejak saat itulah, tuan-tuan sekalian, Maslamah dia meninggalkan tabiat sikapnya yang buruk itu. Persoalannya, tuan-tuan sekalian, persoalan seperti itu dia kata layak untuk kita ajukan kepada diri kita sendiri. Kita ni hidup mewah, tuan sekalian. Mengapa dia kata membeli kereta sampai 2-3 buah kereta jika sebuah kereta saya cukup? Kita orang tengok rumah kereta sampai 4-5-6 biji. Kalau satu mungkinlah tak cukup, mungkin orang rumah dia kata 2 biji, suami isteri. Ini kereta sampai 4-5-6 biji, apa keperluannya? Itu bukan keperluan, itu keinginan. Kalau keperluan, kita tak beli sampai 4-5-6 biji kan. Beli yang mahal-mahal kan, tak perlu pun kadang tak naik. Sampai kadang tak sempat nak naik kereta banyak sangat. Itu bukan keperluan, itu keinginan. Sebab tu saya nak sebut, bezakan di antara keperluan dan juga keinginan. Dan apatah lagi jika pembelian ini melibatkan hutang yang mengikat leher kita bertahun-tahun. Nampak dah beli kereta kenderaan banyak tu, duk buat loan, duk bayar hutang bulan-bulan, 7 tahun, 9 tahun. Bukan, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata bahkan mungkin kita akan mati sambil membawa hutang-hutang tersebut sehingga menghalang kita untuk masuk dalam syurga. Mati sampai tak selesai bayar hutang tu. Rumah sampai berapa, kereta sampai berapa biji, tak sempat bayar hutang, tak habis lagi, tuan meninggal. Tak kacau tuan sekalian. Sebab itu agama ajarkan kita hidup supaya hidup bersederhana itu lebih selamat. Hidup sederhana itu lebih selamat dan lebih terhormat. Dia tidak akan menghinakan kita. Jangan duk rasa malu walaupun kita hidup bersederhana, tapi itulah yang diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan kisah yang kita bacakan pada pagi ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.